Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'athahu Allahu ilan nasi mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT hanya dengan limpah kurnianya, dengan kehendaknya dan dengan kehendaknya, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pagi ini bagi meneruskan kita punya ilmu nahwu dan sarf. Jadi kita masih lagi dalam pembicaraan bab maf'ul fihi. Maf'ul fihi. Maf'ul fihi itu adalah samalah dengan zaraf. Zaraf zaman dan juga zaraf makan. Maf'ul fihi itu bagi berdua. Satu zaraf zaman, satu zaraf makan. Zaraf makan kita dah selesai lah. Bab zaraf makan. Hari ini kita mula dengan zaraf zaman. Dan kita dah mula pun sedikit dengan perkataan yang pertama yang duduk di tempat zaraf zaman itu adalah amama. Amama itu adalah maknanya di hadapan. Dia adalah zaraf makan. Maknanya depan, bukan depan dalam bentuk time, tapi depan dalam bentuk tempat. Maknanya tempatnya di depan dan juga di belakang. Jadi zarah ini menunjukkan tempat, bukan menunjukkan time, menunjukkan tempat. Ayat yang kita telah bincang ialah antaziruka amamal masjidi. Jadi antaziruka maknanya saya. Hamzah tu hamzah saya. Saya apa? Tanziru maknanya menunggu. Kamu. Jadi saya menunggu kamu. Maknanya saya sedang menunggu kamu. Di mana? Di tempat dia menunggu. Amama. Maknanya di depan. Depan apa? Masjidi. Masjid. Jadi ini zaraf ni. Zaraf zaman ke, zaraf makan ke, dia adalah sebagai mudhaf. Dia adalah sebagai mudhaf. Jadi selepas mudhaf, istilah mudhafun ilahi. Jadi mudhafun ilahi dia berbaris bawah. Jadi maknanya amama ni mesti bagi atas. Sebab dia zaraf.
sama ada zarah makan ataupun zarah zaman, dia mesti bagi atas. Kemudian dia sebagai zaraf juga sebagai mudhaf. Jadi selepas mudhaf mesti mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi mesti bagi bawah. Jadi itu yang kita bincang minggu lepas. Begitu juga contoh dalam Al-Quran. Contoh Al-Quran ayat 75 ayat yang kelima. Ini juga menggunakan amama. Maksudnya di depan. Bal yuridul insanu liyafjura amama. Jadi maknanya bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus di hadapannya. Amama di hadapannya. Jadi amama ni maksud amama ni adalah tempat. Tempat. Bukannya maksudnya di depan. Bukan maksud, bukan, tapi tempat. Tempat itu apa? Tempat itu ialah hari kiamat. Jadi manusia ni bal yuridul insanu. Jadi manusia ini nak buat maksiat liyafjura terus menerus tanpa berhenti amamahu hinggalah sampai hari kiamat. Jadi kiamat di sini amamah. Amamahu itu adalah dia punya mudhafun ilahi dia. Jadi sepatutnya amamahi bagi bawah. Tapi ha ni adalah domir. Domir muttasil. Jadi domir muttasil dia sentiasa sebagai mabni. Dalam hal ini bagi marfu'. Jadi dia amamahu. Hu itu kembali kepada kiamat. Hu itu kembali kepada kiamat. Jadi itu yang minggu lepas. Yang hari ini punya pada muka surat 135. 135. Iaitu tentang masih lagi dengan zaraf makan. Jadi zaraf makan kita ni pada muka surat 138 ni mengikut ayat surah 41 ayat 25. Surah 41 ayat 25. Jadi ayat ini, dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka itu memandang baik apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Kalau kita ambil ayat ini saja, memang kita tak faham. Sebab ayat ini sebahagian daripada penuh. Jadi oleh kerana itu kita refer kepada ayat dia yang Tadi apa yang tak ada? Kepala tak pindah. Ada kepala tak elok ya? ini ayat yang penuhnya. Cuba kita dengar dulu. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Jadi makna dia apa? Makna dia, dan kami tetapkan. Kami ditetapkan maknanya di sini Allah menetapkan. Kami tentukan bagi mereka teman-teman. Jadi kami tentukan bagi mereka teman-teman. Mereka ni siapa dia? Mereka ni adalah orang-orang yang menentang Islam. Orang-orang yang menentang Islam. Jadi siapa teman-teman mereka? Teman-teman mereka daripada kalangan syaitan-syaitan. Jadi orang yang menentang Islam di zaman itu, di zaman Rasulullah,
Jadi Tuhan datangkan kepada mereka kawan-kawan mereka. Siapa kawan-kawan mereka? Terdiri pada setan-setan yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang ada di hadapan mereka. Jadi dia menggambarkan bahawa akan datang dan juga masa akan datang dan juga tempat yang akan datang itu bagus bagi mereka. Mereka akan menang dalam pertempuran ataupun apa yang dia buat itu dia berjaya menahan daripada Rasulullah untuk meneruskan dakwah dia. Jadi dia mengharapkan supaya Islam tak dapat diterangkan kepada masyarakat. Iaitu apa yang ada di hadapan mereka maksudnya adalah perkara duniawi. Yang di depan dia itu adalah maksud dia duniawi. Dan memperturutkan hawa nafsu. Jadi dalam ayat ini, masa depan tu, kalau ayat itu dia kata macam ni, aidihim, kemudian wama khalfahum. Jadi apa yang di belakang mereka. Jadi depan dan belakang mereka itu maksudnya bukan depan dan juga belakang badan mereka ataupun tempat kampung mereka, tapi maksud dia ialah di sini. Mereka memandang bagus apa yang ada di hadapan mereka, apa dia depan mereka itu, iaitu perkara duniawi dan juga memperturutkan hawa nafsu syahwat. Itulah yang dimaksudkan dengan depan mereka. Manakala belakang mereka, iaitu perkara akhirat. Jadi dalam ayat ini dimaksudkan di depan mereka itu adalah nafsu dan juga syahwat. Manakala di belakang mereka, iaitu hari kiamat. Melalui perkataan mereka bahawa tidak ada yang namanya hari berbangkit. Mereka menafikan hari kebangkitan. Hari kiamat itu mereka menafikan. Dan juga hari hisab. Kalau tak ada hari kiamat, tak ada hari bangkit, tak adalah hari hisab. Dan tetaplah atas mereka keputusan azab. Jadi mereka itu dah ditentukan azab kerana dia mengharapkan ataupun dia memperjuangkan apa yang bertentangan dengan kehendak Rasulullah ataupun kehendak agama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ayat yang lain. Ada ayat lain yang menerangkan ayat ini. Kalau ayat ini saja mungkin tak jelas. Tapi ayat lain dalam surah Sajadah ayat yang ke-13 dikata sesungguhnya aku akan penuhkan neraka Jahannam dengan jin dan manusia pada kalangan umat-umat terdahulu yang telah dibinasakan sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang rugi. Jadi mereka ini adalah orang-orang Yahudi. Siapa orang Yahudi? Orang Yahudi itu adalah orang yang menentang agama. Orang yang tak percaya kepada hari kiamat dan tidak percaya kepada hari bangkit ataupun hari balasan. Jadi di sini gunakan khalfa. Khalfa itu maknanya belakang mereka. Di sini perkataan depan mana? Dia tak gunakan perkataan depan, tapi digunakan baina aidihim. Jadi ini maknanya depan. Baina itu mana? Antara. Aidihim itu tangan mereka. Jadi antara dua tangan mereka. Antara tangan mereka maknanya di depan lah. Kalau belakang, khalfahum. Kalau depan, baina aidihim. Jadi mana-mana ayat yang menggunakan baina aidihim ni maknanya di depan mereka. Itu jangan bawa masuk di antara tangan depan, bukan itu. Tapi maksudnya di depan mereka dan di belakang mereka. Jadi ini adalah khalfa tu adalah dia punya kita punya tajuk, iaitu zarab makan. Jadi makan di sini maksudnya adalah dia punya yang kita baca tadi, terjemah dari tadi, iaitu yang dimaksud di depan itu adalah perkara duniawi dan juga menurutkan hawa nafsu. Manakala di belakang mereka itu adalah akhirat. Di belakang
belakang akhirat, di depan hawa nafsu. Jadi antara dua tu mana nak pilih? Pilih nafsu ke nak pilih akhirat ke? Jadi perkataan ini telah diterangkan di dalam ayat Sejadah ayat 13. Jadi kita pergi balik kepada kita punya nota tadi supaya kita faham apa yang tak disampaikan. Jadi ayat ni bermulakan dengan waqayyadna lahum qurana. Jadi kami telah tetapkan, maknanya Allah telah menetapkan bahawa mereka ini, orang yang menentang Islam itu, iaitu qurana. Qurana itu siapa? Teman-teman baik, teman-teman rapat, teman-teman yang mempengaruhi dia. Siapa dia teman itu? Jadi kalau orang baik temannya malaikat, orang jahat temannya adalah syaitan. Sebab itu di sini kata qurana. Qurana itu adalah syaitan-syaitan. Teman-teman terdiri pada syaitan-syaitan. Fazayyannu lahum ma baina aydihim. Kemudian dia menjadikan mereka itu memandang baik apa yang ada di hadapan mereka. Apa di hadapan mereka? Pada mereka nafsu dan juga apa yang kita baca tadi. Satu nafsu, lagi satu apa yang katakan di depan tadi. Duniawi. Duniawi. Jadi duniawi itu dia anggap sebagai benda depan. Kemudian belakang adalah syurga ataupun hari kiamat. Jadi memandang baik apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Jadi maksud memandang baik benda yang di hadapan ni maknanya memandang dunia dan juga nafsu itu adalah benda baik. Dan di belakang mereka adalah hari kiamat. Mereka tak percaya kepada hari kiamat. Jadi mereka bukan memandang baik kepada hari kiamat, tapi mereka menentang, tak percaya kepada hari kiamat. Sebab itu di sini ada sengkang dia, ada sempadan dia dan di belakang mereka. Di belakang mereka, jadi ayat ni kena baca begini. Dan kami tetapkan bagi mereka, teman-teman mereka terdiri daripada syaitan-syaitan yang menjadikan mereka memandang baik kepada nafsu dan juga hal dunia. Dan di belakang mereka itu maknanya, dan di belakang mereka itu maknanya hari kiamat mereka menentang. Mereka tidak yakin, mereka tidak percaya, malah mereka memperolok-olokkan adanya hari kiamat. Jadi hulfa sini adalah maksud dia zaraf makan. Bila zaraf makan, dia mesti mansuf. Bila mansuf dengan boleh dengan baris atas, boleh juga dengan ya nun. Kalau jamak ya nun, kalau satu dengan baris atas, alfa. Jadi alamat dia adalah patang. Jadi itulah yang dimaksudkan di sini zaraf makan, iaitu di depan mereka. Di depan mereka itu maksudnya di hari kiamat. Dia tak yakin pada hari kiamat. Oleh kerana dia tak yakin, maka mereka termasuk golongan orang yang dikawankan dengan para syaitan. Jadi maknanya apabila masuk golongan itu, dia tak akan lepas lagi. Jadi oleh kerana itu, kita kena yakin, sungguh-sungguh yakin bahawa kiamat pasti berlaku. Dan di dalam hari kiamat itu ada hari pembalasan juga hari hisab. Hari mengira kita punya amal. Jadi sudah tentulah makna maksud ayat itu diberitahu supaya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari balasan. Jadi kalau banyak buat baik, insya-Allah dapat syurga. Banyak buat jahat, neraka. Dua tempat saja, salah satu. Tak ada di antaranya, tak ada. Kalau tak ke syurga, ke neraka. Jadi tak ada pilihan ketiga. Oleh kerana itu, kenalah kita mempersiapkan secukupnya supaya kita tidak disentuh oleh api neraka, insya-Allah. Itu yang pertama, perkataan yang pertama. Yang kedua, iaitu perkataan alfa. Dan perkataan yang ketiga, yang tiga dalam ni, qad quddam.
Kuddama. Kuddama ni maksudnya di hadapan. Amama pun hadapan. Kuddama pun ada hadapan. Apa beza dia? Cuba tengok ayat. Ayat ni, ayat yang nombor 3 ni, iaitu saburatu kuddama tulabi. Jadi maksudnya suburah ni papan tulis. Papan tulis, tak kisahlah warna hitam ke, warna putih ke, apa warna tak kisahlah. Kalau sekarang ni banyak putih. Sebab yang menulis tu pakai pen dakwat. Dulu papan hitam. Sebab yang menulis tu adalah kapur putih. Jadi dulu kita lebih popular atau lebih terkenal dengan nama papan hitam. Tapi sekarang tak boleh kata papan hitam lah. Dia sebagai saburah ni adalah papan putih pun boleh, papan hitam pun boleh. Maknanya tapi dia tempat nak tulis. Ustaz nak tulis, guru nak tulis. Kalau papan tu putih, kenalah dia dakwat dia hitam. Kalau papan tu hitam, kenalah dakwatnya putih. Jadi dakwat dulu kita guna kapur. Sebelum itu, sebelum gunakan kapur papan hitam tu, pakai dia punya batu. Batu apa dia panggil? Batu, siapa sempat? Batu apa dia panggil? Saya pun lupa lah apa batu. Dia ada pen dia. Papan bantu. Kalam batu. Jadi saya masa sekolah rendah dulu sempat menggunakan kalam batu. Dan dia punya pen itu pun batu juga. Bila kita tulis, kita tak kenakan ujung pen tu dengan batu tu, dia akan keluar ada kesan lah. Kesan tu adalah bentuk tulisan. Jadi saburatu, iaitu saburah, papan hitam, papan tulis, kuddama di depan, tulabi. Jadi kuddama tu maksudnya di depan. Depan kepada pelajar. Jadi depan tu adalah tempat. Jadi oleh kerana itu kuddama adalah zarah. Ini bagi atas. Sebab zarah makan hukumnya mesti bagi atas. Mana-mana perkataan ni yang termasuk dalam zarah makan ataupun zarah zaman mesti bagi atas. Ya, ada soalan? Ada siapa nak soalan? Kalau tak ada, tak saya teruskan. Jadi kuddama ini adalah zarah makan. Iaitu zarah menunjukkan tempat. Iaitu di hadapan. Di hadapan siapa? Di hadapan tulabun. Tulabun maknanya pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar. Ini jamak taksir. Jamak taksir. Kalau seorang saja, kalau satu saja, talabah. Talabun. Kalau banyak, tulab. Kenapa bagi bawah? Kerana dia duduk lepas zarah makan. Ataupun duduk lepas, dia kata mudah. Ini mudah. Zarah zaman dan zarah makan ini adalah mudah. Jadi bila lepas mudah, barisnya mestilah bagi bawah. Jadi tulabi. Tulabi maknanya pelajar-pelajar. Para pelajar. Jadi kuddama adalah zarah makan. Hukumnya masuk. Alamat masuk dia adalah dengan fathah. Fathah itu atas mim. Qad kuddama. Atas mim itu bagi atas. Itulah tanda alamat zarah dia. Iaitu berbaris atas. Ini straightforward. Ada apa-apa perkara berbangkit sebelum kita pergi ke muka surat? Ustaz, Ya, silakan. serupa dengan ama-ama tak? Dia punya baris sama. Dia depan, bahagian depan sama. Tadi yang apa dia? Ama-ama masjidah. Ya. Masjidi. Sekarang ni ama-ama talibah. Talibah. Talabah. Talibah. Tulab. So, dia tulabah. Dia di hadapan. Ya, Dua di hadapan. di hadapan. Jadi maknanya di hadapan amama dengan kuddama sama maksud. Sama di hadapan. Sama maksud. Kuddama. Jadi Ustaz, Ya. padama ni dia mempunyai dua fungsi lah ya. Iaitu sebagai zaraf zaman dan satu lagi sebagai mudah. Betul? Apa namanya,
setiap zaraf itu adalah dianggap sebagai mudhaf. Setiap Zaraf sebagai zaraf itu adalah mudhaf. Jadi maknanya selepas dia mesti berbaris bawah. Mesti bagi bawah. Sebab lepas mudhaf, mudhafun ilaihi. Jadi lepas mudhaf mestilah berbagi bawah. Mudhafun ilaihi mesti bagi bawah. Kalau dia punya zarafnya mesti beratas. Zaraf makan mesti beratas. Jadi kita tak akan jumpa zaraf bagi bawah. Selagi dia zaraf, dia tidak bagi bawah. Tapi kalau bagi bawah juga kita jumpa perkataan itu bagi bawah, itu bukan zaraf. Itu sudah nama benda. Okey, yang ni yang ni adalah zaraf zaman. Kalau zaraf makan pun selepasnya berbaris bawah juga. Ya, asal zaraf saja mesti bagi bawah lepas. Okey. Terima kasih. Tapi kalau sekiranya katalah tempat ni kita kata yauma. Jadi kalau yauma tu maknanya kita tahulah maksudnya kata zaraf, iaitu hari. Hari itu adalah nama time. Tapi kalau dibariskan bawah, yaumi, bagi bawah, maknanya itu bukan hari. Tetapi itu adalah nama kepada hari itu. Hari ini adalah hari Ahad. Jadi nama kepada hari. Apa dia punya itu? Hari. Hari itu nama kepada benda. Bukannya zaraf. Zaraf ni position. Kalau nama, perkataan isim. Itu dua benda. Jadi kalau kita tengok dia perkataan tu di dalam kategori kita kata zaraf, tapi tiba-tiba tengok dia tidak baris zaraf, maka dia maksudnya tu waktu itu bukan zaraf. Kalau dia bagi bawah ke bagi domah ke, maknanya dia bukan zaraf, tapi menunjukkan nama benda. Bendanya benda hari. Dua benda beza. Hari boleh jadi zaraf dan boleh jadi bukan zaraf. Kalau zaraf dari atas, tapi kalau bukan zaraf, dia boleh selain daripada dari atas. Okey. Okeylah. Jadi kalau bukan bagi atas itu kepada perkataan zaraf, maknanya itu bukan zaraf, tetapi dia adalah nama benda. Bendanya benda itulah. Benda yang disebut al-yaum, maknanya nama hari. Jadi time tu dipanggil hari. Hari itu maknanya daripada mula subuh sampai masuk waktu maghrib. Itulah waktu hari, satu hari. Okey. Kemudian muka surat seterusnya. Yang keempat. Yang keempat perkataan wara'a. Wara'a maksudnya di belakang. Tadi kita jumpa belakang apa dia? Alfa. Jadi ini wara'a. Jadi wara'a ni pun juga maksudnya adalah belakang. Di belakang. Ini adalah ayat Quran. Ayat Quran surah yang ke-57 ayat yang ke-13. Dikembalikan kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untuk. Kilarji'un. Maknanya kembalilah kamu ke belakang. Wara'a. Kembalilah kamu ke belakang. Wara'akum. Belakang kamu. Fastamisu nuran. Jadi kembalilah kamu ke belakang kamu dan carilah cahaya. Jadi kalau ayat ini saja maksudnya kali tak dapat makna apa yang dia tak. Saya faham ayat ni kalau kita tak refer kepada keseluruhan. Ada yang boleh agak tentang apa ayat ni. Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Jadi kalau tahu kita kena refer kepada Quran yang penuhnya, bukan ayat ini saja. Tak cukup ayat ini saja, kita nak berikan makna. Jadi surah ini adalah surah 57. Surah 57. Surah 57
7 itu surah Al-Hadid. Ayat yang ke-13. Al-Hadid ayat yang ke-13. Okey, kita pergi buka dia punya Quran dan kita baca daripada Al-Quran sendiri supaya kita dapat makna yang dikehendaki. Apa dia ayat dia? يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Jadi ayat ini duduk di tengah-tengah ayat ini, ayat yang ke-13 ni. Yang bermaksud apa dia? Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang yang beriman. Ini diberitahu orang lelaki dan juga orang perempuan. Tuhan khususkan. Pada hari berkata orang-orang laki-laki munafik dan juga orang-orang munafik perempuan. Tuhan sebut laki-laki dan perempuan. Kentinanya disebut lillazina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jadi maknanya apa perkataan orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan kepada orang-orang beriman. Unzuruna, tunggulah kami, naktabit min nurikum. Sebab apa suruh tunggu? Sebab kami nakkan cahaya daripada kamu. Kami nak tumpang cahaya. Nak tabit maknanya bukan mengambil cahaya tapi menompang cahaya. Sebab cahaya ni tak boleh ambil. Tapi kena menompang. Jadi maknanya ini adalah berlaku pada hari kiamat. Yang dia orang tak percaya tu. Tak percaya adanya berlaku kiamat. Ya, jadi apabila di hari kiamat besok, mereka berjalan dalam gelap. Sebab tak ada cahaya. Jadi oleh kerana mereka berjalan dalam gelap, jadi yang berjalan dalam gelap tu siapa dia? Orang laki-laki munafik dan juga orang laki-laki, orang perempuan munafik. Mereka ni adalah orang yang di akhirat besok dia dalam kegelapan. Dan dia dikehendaki berjalan menuju kepada sirat. Sirat itu maknanya titian mustaqim. Jadi oleh kerana dia tak ada cahaya, jadi dia minta supaya orang beriman tunggu dia. Dia jalan belakang, dia nak tunggu dia supaya dia boleh tumpang cahaya tu. Kemudian, jadi kami nak tunggu cahaya kamu. Kami nak supaya dapat tumpang cahaya kamu. Kami gelap. Kami nak tolong. Nak tumpang berterang lah. Bukan nak ambil, nak tumpang. Dan kila namanya dikatakan. Siapa yang kata ni? Tak disebut. Tapi siapa yang kena kata? Yang kena kata tu orang munafik. Kila irji'u wara'akum. Kembalilah kamu ke belakang kamu. Jadi kamu nak cahaya kami, tak boleh. Jadi kamu pergilah ke belakang. Maknanya kamu pergilah tempat sebelum gelap tu, kami pergi situ, bawalah cahaya tu. Faltamisu, dan carilah nuran, dan carilah cahaya di sana. Jangan nak tumpang kami. Kami tak dibenarkan. Tuhan tidak benarkan kamu menumpang cahaya kami. Sebab kami adalah orang munafik. Kamu pergi ke belakang. Ke belakang tu maknanya belakang kamu tu, belakang supaya kamu dapat cahaya. Jadi carilah cahaya di sana. Dan fuduriba bainahum bisurin. Kemudian lalu diadakan apa dia?
bainahum, di antara mereka, antara siapa? Antara orang yang beriman dengan orang yang munafik tadi, begitu juga orang yang kafir. Bisurin. Bisurin ni maknanya dinding. Dinding yang tidak boleh menembus cahaya. Bisurin. Bukanlah dinding cermin. Kan cermin-cermin di plastik itu boleh cahaya close. Ini bisurin ni dinding yang tak kalis cahaya. Bagi mereka. Kemudian seterusnya pintu di dalam padanya rahmat, di luarnya adalah seksa. Jadi di antara mereka dengan orang munafik ini tadi, antara orang beriman dengan orang munafik ini tadi, diletakkan dinding, dan dinding itu tidak kalis cahaya, dan bukan saja tak kalis cahaya, kemudian orang yang di sebelah orang beriman adalah rahmatu wa zahiru. Maknanya dia punya sebelah dinding yang ada cahaya tu, mereka itu dapat rahmat. Manakala sebelah dinding yang sebelah lagi yang gelap tu, kibalihi azabu, mereka mendapat azab. Jadi maknanya orang yang di dalam dinding tu, yang ada cahaya tu, mereka dapat rahmat daripada Allah. Manakala orang yang di sebelahnya mendapat seksa. Mereka dapat seksa. Jadi ini Tuhan cerita dulu-dulu, cerita awal-awal, bahawa mereka itu tak ada cahaya. Orang Islam insya-Allah kita ada cahaya. Dia nak tampak. Jadi nak tampak tak boleh. Tuhan adakan dinding antara kita orang Islam dengan orang munafik. Iaitu dinding yang belah ada cahaya itu adalah yang Tuhan bagi nikmat, manakala yang di belakangnya itu adalah mendapat azab. Jadi di sini azab tu dipanggilkan dengan tempat yang azab. Sebab itu dikata wara'a. Wara'a tu makna di belakang. Di belakang tu maknanya apa? Tempat azab. Tempat adanya azab. Manakala tempat adanya cahaya ada dapatnya dia punya rahmat, dia di belah dinding belah depan. Yang belah belakang tu tempat azab. Jadi di sini wara'a tu adalah tempat. Tempat apa? Tempat yang tak ada cahaya. Tempat apa lagi? Tempat azab. Jadi Quran beritahu kita bahawa orang-orang munafik bukan sahaja dia azab dah masuk dalam neraka, tapi dalam proses nak pergi berjumpa dengan Allah tu, dalam proses nak melintasi sirat tu adalah dia sudah menghadapi azab. Jadi maknanya bukan sampai ke neraka boleh tahu dia masuk neraka. Belum sampai lagi dia dah diazab. Iaitu di dalam kegelapan. Berjalan di dalam kegelapan, tidak nampak apa pun. Malah tapak tangan. Kalau tengok tapak tangan pun tak nampak. Punyalah gelap. Itulah tempat yang mereka azab. Dia digunakan wara'a. Wara'a. Bukan halfa. Ini wara'a. Wara'a ni tempat azab. Quran ini menyatakan wara'a ni adalah tempat azab, dan juga di sini tidak ada dia punya dia tak ada sebut depan, dia hanya sebut wara'a. Jadi wara'a ni adalah tempat yang tidak ada cahaya ataupun tempat Tuhan mengazab mereka sebelum lagi masuk ke neraka. Jadi itulah maksud dia wara'a, iaitu belakang. Jadi wara'a di sini adalah maksud dia belakang, dan dia bahagian atas. Mana bahagian atas dia? Bahagian atas dia atas hamzah. Wara'a. Kalau kita tengok dia punya sini, dia explain. Jadi wara'a ini adalah zaraf makan. Jadi oleh kerana zaraf, dia berbaris mansub. Baris mansub dia adalah atas hamzah. Manakala kum ni adalah domain muttasil. Domain muttasil fijar. Fijar patutnya baris bawah. Kum ni patut baris bawah, kumi. Tapi tak boleh lah sebab kum ni adalah domain muttasil mabni. Dia mabni.
Dia tetap bagi kum, dia tak boleh bagi bawah. Walaupun dia duduk di tempat jar. Fi muhali jar. Jadi duduk jar bil idhafah. Jadi dia bagi jar tu, dia bagi bawah ni, kum ni bagi bawah min tu sebab dia duduk di tempat idhafah ataupun mudhafun ilahi. Jadi wara'a adalah mudhaf, kum adalah mudhafun ilahi berbaris bawah. Mudhafun ilahi berbaris bawah. Jadi jar kerana dia mudhafun ilahi. Jadi dia tak kata mudhafun ilahi tapi dia kata bil idhafah. Idhafah fahamlah kita maksudnya bil apa mudhafun ilahi sebab wara'a ni adalah mudhaf. Bila wara'a mudhaf jadi lepas pada mudhaf tu adalah mudhafun ilahi. Okey. Ada cara berbangkit? Semua jelas ayat tu? Maksud dia apa? Okey. Okey, kita pergi kembali kepada kita punya nota. Jadi ayat ni sudah teranglah. Begitu juga boleh juga kita buat ayat al-baitu wara'al masjidi. Boleh tempatnya di belakang. Jadi maknanya rumah itu di belakang masjid itu. Jadi kita nak guna kata wara'a. Maksudnya di belakang. Baitu. Al-baitu wara'a masjidi. Jadi baitu adalah bagi dhamma. Tu ni bukan tu saya ni. Ini tu ni kerana apa dia bagi dhamma ni? Depan Alif dia lam. alif lam. Alif lam. Ya. Depan dia Fa'il. alif lam. Dia fa'il. Dia fa'il. Dia isim. Isim. Al-baitu. Isim. Al-baitu ni isim. Rumah. Isim. Rumah itu. Tapi Mubtada. Betul. Mubtada. mubtada betul. Wara'a. Khabar mubtada. Wara'a ni adalah Saudara makan. warah makan. Kan? Masjid ni adalah Mudafun. ilahi. Patut dibagi bawah. Jadi sini dhamma pada, bagi atas pada, bagi bawah pada. Jadi kita kena tahu kenapa dia bagi dhamma, kenapa bagi atas, kenapa bagi bawah. Jadi di sini adalah baitu wara'a masjidi. Ini adalah dia bagi dhamma ni kerana dia Ada. mubtada. Bila mubtada, kena ada khabar. Mana khabarnya? Abahnya Khabar dia wara'al masjidi. Khabarnya wara'al masjidi. Jadi khabar ni sepatutnya apa hukum dia? Khabar dia sepatutnya marfu'. Tapi mana marfu'? Tapi dia Dia baris mansub. Mana marfu'nya? Tak ada. Fau. Betul dah. Wa. Tadi. Betul dah. Yang ini adalah mubtada. Khabar dia adalah wara'a masjidi. Itu betul. Betul dia punya khabar dia. Tapi khabar dia mesti marfu'. Mana marfu'nya? tak ada marfu' sebab dia jadi hal. Jadi Hal. hal. Oh bukan. Ini bukan hal. Ini adalah dia punya khabar dia dalam bentuk subi jumlah. Ingat tak? Subi jumlah. lebih jumlah. Jadi dia punya khabar dia betul lah dua kataan ni. Tapi dia tak khabar. Dia tidak berbagi dhamma. Kerana dia dalam bentuk subi jumlah. Lebih jumlah. Jumlah tu apa? Ada dia punya Zaman. huruf jar, kemudian isim berbagi bawah. Jadi wara'a masjidi ni adalah dia punya subi jumlah. Dan kedua-dua ni adalah merupakan dia punya khabar kepada al-baitu. Jangan lupa tuan-tuan. Dia subi jumlah Ustaz, dia haraf jar depan dia kan. Jadi di sini wara'a ni dianggap sebagai haraf jar ke? Wara'a tu memang betul dia bagi atas sebab dia duduk di tempat zaraf. Masjid itu kan betul dia bagi bawah sebab dia duduk di tempat maf'ul apa?
ilahi. Tetapi perkataan wara'a ni masa yang sama dia merupakan khabar. Khabar kepada mana? Khabar kepada baitu. Jadi khabar pun mestilah bagi dhamma juga. Tetapi dia punya khabar ni, khabar dia dalam bentuk subi jumlah. Oleh kerana subi jumlah, dia tidak mesti berbaris dhamma. Nak ubah entah mana dhammanya. Tapi dia fi muhalli marfu'. Li'annahu khabar li baitu. Jadi dia ni duduk di tempat sepatutnya berbaris marfu', tetapi tidak dibariskan marfu' kerana dia adalah khabar dalam bentuk subi jumlah. Bila jumlah ni tidaklah marfu'. Yang marfu' ni kalau dia single, kalau dia perkataan tu perkataan single. Perkataan perkataan yang satu. Tapi ini ada dua perkataan. Ada wara'a dan juga masjidi. Jadi oleh kerana itu, dia punya ni duduk di tempat apa? Tempat khabar. Khabar kepada apa? Khabar kepada baitu. Katalah masalahnya, fi muhalli khabar li baiti. Li baitu. Itulah dia punya jawapan dia. Ini kita mula-mula dulu bincang bab khabar. Dua dapat 8 sebab kenapa berbaris atas. Kenapa isim baris atas. Jadi kita sekarang ni 12 sebab kenapa isim baris. Dulu 8 sebab isim berbaris dhamma. Yang ini 12 sebab kenapa isim baris atas. Okey. Jadi di antaranya adalah kerana dia sebagai maf'ulun fihi ataupun tepatnya adalah sebagai zaraf makan. Okey. Ini perkara berbangkit? Tak ada ya? Tak ada, kita pergi pada perkataan berikutnya iaitu fauqa. Fauqa ni maksud dia di atas. Dia ni adalah zaraf juga. Zaraf apa? Zaraf makan. Dan hukumnya mansub. Mansubnya mana? Atas qaf. Fauqa atas qaf. Dan ulama ada gangguan. Dia adalah zaraf makan. Hukumnya mansub. Mansub dia adalah di atas qaf. Fauqa. Nanti siap. Okey, perkataan fauqa. Fauqa ni adalah zaraf makan, menunjukkan tempat. Maksudnya atas. Jadi dalam ayat surah yang ke-6 ayat 18, dia adalah dan dialah yang berkuasa atas sekalian makhluk hamba-Nya. Dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Wal qahiru fauqa ibadi. Dialah di atas qahir, maknanya berkuasa. Dialah yang berkuasa. Maknanya ada yang lebih kuasa daripada dia atas sekalian hamba-Nya. Dan dialah yang maha bijaksana bagi lagi maha mengetahui. Iaitu surah yang ke-6 ayat yang ke-18. Jadi ayat ini menunjukkan ada penggunaan fauqa. Jadi fauqa adalah zaraf makan. Lepas zaraf ada perkataan badi. Badi apa dah tu bagi bawah? Kerana dia mudhafun ilahi kepada fauqa. Fauqa adalah mudhaf dan lepas mudhaf kena bagi bawah. Bagi bawahnya mana? Bagi bawahnya bawah dal. Bagi bawah dal tu. Ibadi. Maknanya hamba. Hi-nya itu siapa? Nya itu Allah. Jadi Allah itu maha berkuasa atas
sekalian hamba-hambanya. Nya di sini di hi. Dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Wa huwal hakimun khabir. Jadi Allah itu maha bijaksana dan juga maha mengetahui. Maha mengetahui bukan sekadar yang zahir, termasuk yang batin dan sebagainya. Bukan saja tahu apa yang kita cakap, tapi tahu apa yang ada dalam hati kita ni. Tuhan maha mengetahui. Dan mengetahuinya Allah itu fauqa ibadi. Sangat mengetahui dan lebih tahu daripada hambanya. Walaupun tentang diri hambanya itu, Allah lebih tahu daripada diri kita ni, daripada kita sendiri. Allah lebih tahu daripada kita. Kita tak tahu sepenuhnya tentang diri kita. Tentang sebagai contoh, macam mana jantung tu berdenyut boleh menyebabkan darah tu boleh sampai ke seluruh anggota sebagai contoh. Kita tak tahu. Kita hanya kata ada urat. Tetapi sebenarnya bagaimana? Jadi Allah yang tahu. Jadi fauqa ibadi itu adalah di atas segala hambanya. Maknanya Allah itu maha mengetahui dan kedudukan Allah itu sangat tinggi di atas manusia. Di atas apa yang manusia tahu. Dan dia adalah sangat cerdik, sangat bijaksana dan juga dia adalah sangat mengetahui segala apa benda di atas alam ini. Dia yang buat, dia yang tahu. Kita tak pandai macam mana pun tak dapat tahu semua benda. Oleh kerana itu, Tuhan itu maha perkasa, maha bijaksana, maha pandai, maha mengetahui. Oleh kerana dia maha, kita tak maha, maka sedarlah diri bahawa kita ni sangat kerdil di sisi Allah. Oleh kerana itu, kena patuh sepenuhnya kepada Allah. Tak ada pilih-pilih. Kena patuh pada Allah. Tak ada pilih-pilih. Hak yang seronok kita pilih, hak yang tak seronok kita tak nak. Tak boleh. Semua benda. Sebab Allah itu yang menjadikan kita dan dia sangat mengetahui tentang. Jadi fauqa, di atas. Kemudian ayat biasa ini al-qalamu fauqa kitabi. Rupa dengan ayat datang tadi. Al-baitu wara'a majid. Ini wara'a, yang ini fauqa. Maknanya kalam tu di atas kalam ataupun pena. Pen itu di atas kitab. Di atas kitab. Pena di atas kitab. Jadi fauqa ni adalah dia punya mudhaf ilaihnya kitabi. Beribadah kenapa? Sebab dia duduk tempat mudhaf ilaihi ataupun dia duduk selepas zarah pakai ataupun zarah zaman. Zaman pun juga menyebabkan perkataan selepasnya berbagi bawah. Sebab semua zarah dianggap sebagai mudhaf. Dan perkataan selepas mudhaf adalah mudhafun ilahi. Mudhafun ilahi mesti bagi bawah. Saya rasa tak ada perkara yang berbangkit sebab benda bawah. Tapi kalau ada perbincangan, boleh bincang. Kalau ada. Ayat 618 tu Ustaz. Ya. Tengok balik yang wahwa. Jadi oleh wahwa ni dia mulakan mubtada' lah kan? Ya. Apa dia? Wahwa mubtada' ya tak? Okay. Wahwa al-hakimu. Jadi oleh kerana dia berbaris dhamma, jadi dia khabar mubtada' pertamalah awal. Ya. Dan al-habiru yang ke khabar mubtada' sani. Ada dua khabar mubtada' di situ. Betul ke? Betul, betul. Dan satu lagi yang kalau kita pecahkan yang pertama, yang ujung, bahwa mubtada' balik, al-kahiru berkuasa. Jadi dia pun khabar mubtada' lah kan? Ya. Lepas fauqa tu zaraf zaman, zaraf makan di atas. Jadi ibadihi, jadi ibadi tu sebagai mudhaf, Ya. hi-nya sebagai mudhafun ilaih. Betul. Okay. Betul. Maknanya hamba itu kepunyaannya. Yang itu di situ Allah. Jadi ibadi di sini mudhaf kepada fauqa.
mudhafun ilaih kepada fauqa. Kemudian hi dia pula mudhaf ilaih kepada ibadi. Jadi di sini ada dua mudhafun ilaih. Yang pertama ibadi di bagi bawah tu kenapa? Kerana dia duduk lepas fauqa. Fauqa ni adalah zarah. Jadi zarah ni adalah juga sebagai mudhaf. Kemudian mudhafun ilahinya adalah ibadi. Kemudian hi itu lagi sekali dia punya mudhafun ilahi kepada ibadi. Dan fauqa ibadi ni adalah dia punya apa cerita ni? Qahiru. Qahiru maknanya maha berkuasa. Fauqa ibadihi. Jadi wa tadi adalah dia punya mubtada. Wa dia mana? Mana khabar dia di sini? Wa huwa qahiruhu fauqa ibadihi. Mana khabar? Khabar dia Al-Qahiru pada ayat yang depan tu. Ini khabar kepada siapa? Sebab khabar dia mestilah marfu'. Jadi wahwa tu mubtada hukum dia marfu', maka khabar pun mestilah hukum dia marfu'. Jadi wahwa al-khabiru. Al-qahiru, sorry. Jadi dia kena ingat lagi satu. Yang pertama marfu' mubtada tu dia bagi dhamma. Okey, setuju? Setuju. Dan khabar pun mestilah juga bagi dhamma. Tetapi nakirah. Yang ini huwa ni adalah apa namanya? Dia makrifah. Huwa dia itu makrifah. Walaupun tak ada alif lam, tapi dia makrifah sebab dia dhamir. Jadi dia duduk di tempat dia dapat duduk di tempat mubtada. Kerana khabar dia, kalau khabar qahiru ni, al-qahiru ni, dia ada alif lam. Jadi alif lam tu menunjukkan dia bukan khabar. Kalau khabar dia mesti nakirah. Tapi bagi dhammah. Bagi dhammah betul lah. Tapi dia tidak nakirah. Apabila tidak nakirah maknanya bukan dia sebagai satu word khabar. Bukan dia. Al-Qahiru bukan makrifah ke Ustaz? Ya. Al-Qahiru tu bukan makrifah ke? Sebab depan ni ada alif lam. Yang biasanya kalau nakirah ni ada tanwin. Sedangkan Al-Qahiru dia makrifah. Jadi oleh kerana itu, Al-Qahiru ni bukanlah khabar kepada huwa. Sebab ada alif lam. Dia sepatutnya nakirah. Nakirah patutnya tanwin. Kalau qahirun, itu barulah khabar kepada huwa. Tapi ini tidak. Al-Qahiru. Maknanya dia bukan khabar. Kalau khabar maknanya khabar satu kataan dia mestilah qahirun. Kerana hirun tu betul dia khabar kepada huwa. Tapi ini tidak. Ini khabarnya adalah daripada al-qahiru fauqa ibadihi. Itu khabar kepada huwa. Khabar kepada huwa dalam bentuk jumlah ismiah. Mana jumlah ismiahnya? Jumlah ismiahnya daripada al-qahiru fauqa ibadihi. Itu jumlah. Satu jumlah itu adalah khabar kepada huwa. Huwa ni mubtada. Mubtada ni adalah makrifah. Makrifah dia mana? Makrifah dia sebagai apa namanya? Sebagai dhamir, dia adalah makrifah. Ditakdirkan dia sebagai makrifah. Mana kalau khabar dia? Khabar dalam bentuk jumlah. Jumlah apa? Jumlah Ismiah. Ismiah. Mana dia? Al-Qahiru fauqa ibadi. Jadi Qahiru ni adalah isim. Isim. Itu ada alif lam tu menunjukkan dia isim. Jadi oleh kerana dia isim, maka dia dikatakan jumlah isim ataupun jumlah ismiah. Jadi dia merupakan khabar. Khabar dia daripada al-qa sampai ke ibadi. Itu dia punya khabar kepada huwa. Kemudian wa huwa al-hakimu khabir. Wa huwa ni apa? Mubtada.
Mubtada. Al-Hakim, Khabar mubtada. Al-Khabar. Dan al-awal. Syabda mubtada sani. Sani yang kedua. Jadi yang ni tak sama dia punya cara. Walaupun dia sama-sama mula dengan huwa, tapi yang ini huwa, lepas huwa tu adalah dia punya khabar. Khabar Al-Hakim. Jadi kalau Al-Hakim dia tak boleh jadi khabar. Dia kena nakirah. Juga Al-Khabaru juga kena nakirah. Jadi oleh kerana ada alif lam dua ni, maka dia tak boleh dikatakan khabar. Tetapi dikata apa? Dikatakan apa? Ustaz, Al-Hakimul Khabir tu dia punya khabar kan? Ah, Al-Hakimul Khabiru ya, mubtada khabar pada wahwa. jadi maknanya bukannya satu kataan. Kalau kita kata ini yang pertama, ini yang kedua, maknanya satu kataan. Sedangkan ini bukannya satu kataan. Yang ini adalah bermaksud bukannya khabar, tapi ini adalah sifat. Wahwa mubtada, khabar dia Al-Hakimul Khabir. Tetapi kataan Al-Hakim ni bukannya khabar. Satu kataan bukan khabar. Kalau satu kataan nak khabar, kena buang alif lam. Barulah dia khabar. Sebab khabar ni dia bari marfu' dan juga dia nakirah. Nakirah maknanya tak ada alif lam. Jadi kalau dia kata huwa hakimun khabir, itu boleh katakan tak ada al ni, itu menunjukkan dia khabar pada huwa. Tak ada al ni, khabar yang kedua. Sebab khabar sepatutnya tak ada alif lam, ataupun bukannya makrifah, tapi nakirah. Tetapi nakirah berbaris marfu'. Yang ini juga nakirah baris marfu'. Boleh kata ini khabar pertama, ini khabar kedua. Jadi dalam hal ini tidak. Sebab ada alif lam. Alif lam ni menunjukkan dia sebagai sifat kepada huwa. Huwa itu sifat dia apa? Al-Hakim. Sifat yang pertama. Sifat yang kedua, Al-Khabar. Sebab itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu maknanya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Nasyani, itu adalah sifat. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu sifat. Ada alif lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada alif lam. Maknanya ayat itu bukan ayat mubtada, tetapi dia adalah ayat sifat. Yang ini juga wahwal hakimul khabir adalah sifat. Sifat kepada siapa? Sifat kepada huwa. Jadi sifat dia sini dua ke satu? Dua sifat. Dua ya? Dua sifat. Sifat hakim dan juga khabar. Kita tak boleh letak dan di sini. Kalau letak dan maknanya kalau nak ikut salah lah. Salah apa? Kita nak kata dia huwa hakimun wa wal khabir. Ada wa di sini. Wa itu menunjukkan dan itu menunjukkan maknanya kena dua. Satu tak jadi. Kena dua. Jadi oleh kerana kena dua itu maknanya Tuhan tu hanya kalau dia bijaksana dan juga maha mengetahui. Kalau satu je, hakim je, dia dah tak boleh pakai. Maknanya wa tu dah tak boleh pakai. Maknanya dia boleh jadi satu saja. Jadi maknanya sifat Allah ini adalah hakim, bijaksana, kemudian khabar, lagi. Istilah yang betulnya lagi maha mengetahui, bukan dan. Kalau dan kena ada dua. Kalau tak ada dua dah tak cukup sifat. Kalau lagi itu maknanya menguatkan antara satu sama lain. Boleh dapat tak makna dia? Antara al-hakimu al-khabiru dengan al-hakimu wa al-khabiru. Dua makna yang beza penggunaan. Kalau wa tu mana dan. Allah itu hanya berkuasa jika dia ada dua. Ada dua
hakim, ada hakim dan juga ada khabar. Kalau satu je al-hakim wa huwal hakimu, dah tak boleh dah sebab tak cukup. Maknanya kita nak ada kawan dia baru boleh cukup. Maknanya dia hanya berkuasa kalau sekiranya dia mengetahui. Tapi kalau mengetahui saja tak cukup. Kalau hakim saja tak cukup, itu maksud wah. Tapi ini lagi, bukannya wah, tapi lagi. Bijaksana, lagi maha mengetahui. Bukan dan maha mengetahui. Kalau dan maha mengetahui bermakna Allah tu sifat dia kena ada dua, barulah dia tu mengetahui sungguh. Kalau tidak dia tak tahu. Katalah wah di sini. Maknanya dia hanya hakim kalau sekiranya ada khabir. Itu tak betul. Tuhan itu boleh sendiri hakimnya, boleh khabirnya sendiri. Jadi bukan wah, bukan dan. Tetapi lagi. Jadi kalau kita katakan Allah itu hakim saja, pun dah membawa makna. Tapi kalau kita tulis wah di situ, maknanya dia kena hakim dan juga kena juga khabar. Barulah kita sifat dia tidak. Jadi Allah itu boleh hakim, boleh khabar, boleh apa saja. Tak perlu ada sifat lain. Allah tu maha mempunyai sifat yang maksimum, yang segala-galanya bagi dia. Jadi oleh kerana itu jangan ubah di sini. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada Bismillahirrahmanirrahim, tak ada. Tak boleh. Kerana salah dari segi maksud ayat. Dan contoh di bawah kita dah pergi tadi dia. Dalam fauqa kita, maknanya pen di atas kita. Okey, ada perkara berbanding? Tak ada. Kita pergi pada muka surat berikutnya. Tadi fauqa ini takhta. Takhta adalah maksud dia di bawah. Takhta. Di bawah. Ini juga zarah. Zarah makan. Dan hukum dia adalah mansuh. Mansuh tu alamat dia adalah nisbihi. Maknanya bagi atas. Bagi atas mana? Patah. Ta atas ta tu. Ta atas ta tu bagi atas. Ta itulah yang menunjukkan alamat kepada mansuh dia. Jadi zarah makan yang kita katakan tahta ini adalah berbaris mansuh dan barisnya dengan baris atas. Kemudian ayat 48 surah 18. 48 surah 18. Sesungguhnya Allah reda terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Jadi laqad radiyallahu anil mu'minin. Laqad radiyallahu. Sesungguhnya Allah reda. Allah reda kepada siapa? Anil mu'minin, kepada orang-orang mukmin. Yubayi'unaka, yang telah membai'ah engkau. Tahta sajarah, di bawah batang pokok. Ini maksudnya adalah perjanjian Hudaibiyah. Bila berlakunya perjanjian Hudaibiyah ni? Bila jadinya bai'ah ni? Bai'ah ni terjadi ketika diketahui bahawa Sayyidina Osman telah dibunuh oleh orang Mekah. Nabi dan rombongannya nak pergi buat umrah ke Mekah, tapi ditahan oleh orang Mekah, orang musyrik Mekah. Tak boleh. Jadi nak adakan perbincangan, nak bincang. Jadi Nabi ni hantarlah Osman. Osman ni orang yang lemah lembut. Jadi orang yang pandai berhujah lah. Lemah lembut, dia tidak cepat nak marah dan sebagainya. Jadi hantarlah Osman. Dah berapa ketika, tunggu-tunggu Osman tak balik. Tak balik itu maksudnya tak datang balik ke Hudaibiyah. Dia hantar daripada Hudaibiyah ke Osman untuk musyarat dengan wakil-wakil Quraisy supaya membenarkan Rasulullah nak buat umrah pada
kali itu. Dia kemudian bila dihantar tiba-tiba Osman tak balik-balik dan dapat berita, dapat WhatsApp. Kalau kita zaman sekarang ni WhatsApp lah. Zaman tu dapat berita dikatakan bahawa Osman telah mati dibunuh oleh orang Quraisy. Inilah bahayanya berita ni, berita yang tak apa, tidak ditapis. Jadi sebenarnya dia tidak dibunuh, tetapi dikatakan telah dibunuh. Tak tahu siapa yang buat berita, telah dibunuh. Jadi apabila telah dibunuh, Rasulullah tidak boleh membiarkan begitu saja, kena tunjukkan kita punya kekuatan. Jadi kekuatan itu adalah nak bela balik, membela Osman dibunuh oleh orang Quraisy. Sedangkan tidak. Jadi oleh kerana itu Rasulullah menerima bai'ah daripada para sahabat, semuanya bai'ah taat. Apa saja yang Rasulullah suruh, kami akan ikut. Walaupun tujuan kita ni bukan tujuan untuk nak perang, tapi tujuan untuk nak umrah dan tak bawa senjata perang pun. Tapi oleh kerana Osman ini adalah orang yang dihantar, utusan yang dihantar, yang mana utusan ini ikut undang sampai sekarang ni pun tak boleh dibunuh. Tapi Quraisy lah bunuh. Jadi mereka Allah menerima Rasulullah menerima bai'ah daripada sahabat-sahabat lain akan mempertahankan Osman dan akan berperang apa saja yang disuruh oleh Rasulullah. Jadi bai'ah ini sangat tinggi nilainya. Kenapa? Kerana mereka nak pergi umrah, bukan nak pergi perang. Tetapi keadaan ini menyebabkan terpaksa berperang. Mereka reda untuk berperang walaupun tak bersedia untuk berperang. Walaupun pergi untuk umrah, pakai ihram, tapi sedia untuk berperang dengan orang Quraisy untuk membela kematian Osman. Jadi nilai ketaatan ataupun nilai bai'ah itu Tuhan reda. Reda di sini maksudnya adalah orang yang akan masuk surga. Allah reda. Kalau Allah reda, takkan masuk neraka. Ini maknanya orang itu akan masuk surga. Jadi semua sahabat-sahabat yang membai'ah Rasulullah waktu itu, insya-Allah akan masuk surga sebab Tuhan kata reda. Jadi masuk surga itu adalah dengan keredaan Allah, bukan dengan amal. Amal itu hanya penyebab saja, tapi kalau Tuhan nak masukkan dengan keredaan, Tuhan masukkan manusia atau kita ni dengan keredaan. Walaupun tak beramal. Bukan kerana amal, tapi kerana keredaan. Contohnya macam ada orang yang dah bunuh orang 99. Lepas tu dia jumpa ustaz tu. Ustaz tu ditanya dia, boleh tak dia nak bertaubat kepada Allah sebab dia dah bunuh 99 orang. Ustaz kata, oh tak boleh. Ini awak dah buat dosa besar sangat. 99 orang. Seorang pun dosa besar ni 99 orang. Jadi kawan ni tengok tak boleh. Dia frust jumpa kawan tu, dicukupkan 100 orang. Dan pergi jumpa ustaz lain pula. Ustaz lain kata, boleh tak? Dia kata, Tuhan tu maha penerima taubat. Banyak mana dosa pun kalau Tuhan nak ampunkan, dia boleh ampunkan. Tapi syaratnya kamu kena pergi tempat lain. Tak boleh duduk di tempat yang ada sekarang ni. Kerana tempat itu tempat orang jahat ramai. Kamu akan balik melakukan buatan yang buruk ini kerana berada di dalam kalangan ataupun dalam bai'ah, dalam bi'ah orang yang jahat. Kerana kena pindah. Jadi dalam perjalanan dia nak pindah ke tempat tu, dia mati di tengah jalan dan kematian dia itu adalah kematian yang menyebabkan dia masuk surga. Walaupun dia belum lagi beribadat, belum lagi dia buat sesuatu, dia hanya dalam perjalanan nak pergi ke tempat yang baik, dia mati dan Tuhan terima dia sebagai dia telah bertaubat dan diampunkan dosanya dan Allah reda kepada dia. Reda maksudnya dimasuk ke dalam surga. Jadi sahabat-sahabat tu berapa ribu orang? 1000 lebih lah. Semuanya reda. InsyaAllah semuanya akan masuk surga. Jadi di sini tahta syajarah maknanya di bawah pokok.
tahta di bawah pokok. Tahta ini adalah zarah makan, bawah tempat di bawah pokok. Dan dia adalah zarah. Bahasa yang sama dia adalah mudhaf. Mudhafun ilahi. Jadi sajarati. Sajarati. Dia bagi bawah ti dah. Sebab lepas tahta. Walaupun Quran tak tulis sajarati, tapi baris dia adalah baris bawah kerana lepas sajarah ataupun lepas zarah makan. Ataupun lepas Mudah. mudhafun ilahi. Okey. Ayat ni kita senang, kita faham. Alhamdulillah. Jadi peristiwa ini berlaku adalah di bawah sebatang pokok. Di bawah sebatang pokok yang besar lah. Tapi pokok tu akhirnya ditebang oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kerana ramai yang menyalahgunakan. Dia jadi tempat apa? Berhala. Tempat macam Sembah. tempat penyembahan lah. Ada penyembahan. Bukan sembah Allah. Dan kita tak boleh sembah benda lain selain Allah. Jadi oleh kerana itu pokok itu dibuang. Ditebang. Di zaman Sayyidina Umar lagi. Tapi tempat itu masih ada. Kalau tuan pergi, masih ada. Okey. Yang ketujuh. Ada perkara bangkit. Okey. Ya. Kalau tak ada, kita pergi kepada yang ketujuh. Indah. Indah maknanya di sisi. Jadi ini adalah zarah makan juga. Zarah makan. Hukumnya masuk. Alamat masuknya nisbi. Nisbi maknanya masuk. Alamat masuk dia fathah. Fathah dia atas. Indah. Indah itu adalah baris atas itu adalah menunjukkan dia adalah sebagai zarah makan. Iaitu di sisi. Dan ayat yang kita ambil contoh sebagai kataan indah ni adalah ayat surah 16 ayat 96. Apa yang ada di sisi kamu akan lenyap. Dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Ma indakum yang padu. Ma indallah bakin. Jadi apa yang di sisi kamu akan musnah, akan lenyap. Ma indallah bakin. Dia akan kekal. Bakin. Jadi di sini ma indi, indah. Ma indah itu adalah zarah Sisi. kan di sisi. Dia adalah maksudnya adalah di sisi dan dia adalah zarah makan. Indah. Indahku maknanya di sisi kamu. Di sisi kamu yang padu. Yang padu. Jadi yang padu ni adalah apa dia? Kataan apa yang padu? Yang padu. Mudarek. Dia mudhari'. Yang mudarek. Maksud dia akan musnah kan? Lenyap. Diam-diam. Akan lenyap lah. Dan ma indallahi bakin. Ma indallahi bakin. Dan di sisi Allah, apa yang di sisi Allah, semuanya adalah kekal. Jadi apa yang manusia lakukan itu untuk tujuan dunia, untuk tujuan semata-mata kepentingan diri sendiri atau kepentingan dunia, maka benda itu akan habis, akan lenyap. Tetapi ma indallahi bakin, jadi apa yang di sisi Allah akan kekal. Maknanya apa yang kita buat, benda yang benda yang Tuhan nak, benda yang Tuhan suruh, maka benda itu akan kekal hinggalah ke
ke akhirat nanti. Hak yang kita buat hanya tinggal di sini saja. Jadi sekarang ni bakin ni bagi bawah. Kenapa dia bagi bawah? Apa sebab dia bagi bawah? Allahi. Allah ini bagi bawah. Indallahi. Di sisi ini indallahi. Tapi bakin ni kenapa bagi bawah? Indah adalah mudhaf. Allahi mudhafun ilahi. Bakin tu kenapa bagi bawah? Siapa boleh beri jawapan? Indi adalah zarah makan. Jadi zarah makan tu bagi atas. Okey, setuju. Kemudian isim selepas zarah adalah Allah. Allah tu bagi bawah. Kenapa bagi bawah? Sebab dia mudhafun ilahi. Kita faham. Tapi bakin ni kenapa bagi bawah? Naat kepada Allah. Naat kepada Allah. Allah. Kalau naat, dia mesti Sifat Allah. Dia mesti ikut Allahi. kalau naat, dia kena ada empat sifat yang sama. Empat sifat yang sama. Sifat. Yang ini Allah, muzakkar, bakin, muzakkar. Dan ini jumlahnya satu. Bakin jumlahnya satu. Ini ada alif lam. Yang ini tak ada alif lam. Jadi tak cukup syarat sebagai sifat. Jadi walaupun betul lah Allah tu kekal, tapi dalam ayat ini bukanlah sifat ni, bakin ni. Dia isim kan Ustaz? Lepas Dia tu ada huruf tu tanwin, maknanya dia tadi Ustaz cakap apa tadi yang ada apa tu tadi? Apa nakirah tadi, khabar. ya, nakirah. Okay. Tapi ini betul lah dia bakin ni dia bagi bawah tu, tapi soalannya kenapa dia berbagi bawah? Soalannya kenapa dia bagi bawah? Kalau yang ni bagi bawah kita tahu sebab dia mudhafun ilahi. Tapi bakin ni kalau sifat tak kena sebab tak cukup. Tak cukup syarat. Syaratnya kena ada empat. Sama-sama laki-laki, sama-sama mufrad, sama-sama jantina dia, dan sama-sama dia punya baris dia. Yang ni tak sama. Jadi oleh kerana itu dia bukan sifat. Jadi kalau bukan sifat, dia apa? Itu soalan dia. Tak ada siapa yang boleh beri jawapan? Okey, kita pergi kepada jenis apa perkataan ni. Bakin ni jenis apa? Kalau Allahi, itu kita tahu isim. Kalau ma tu boleh ma bertanya, boleh ma apa dan sebagainya. Indi ni kita tahu dia adalah zarah makan. Bakin ni jenis apa? Isim apa? Isim masdar okey Ustaz. Isim masdar. Apa tanda isim masdar ni? Apa tandanya yang menyebabkan kata masdar? Apa tanda mazdah? Kata mazdah tu apa pasal? Apa tandanya iaitu mazdah? Baris dua tanwin. Bagi dua tanwin tu tanda mazdah. Betul ke? Okeylah, jangan buat masa saya belum tahu lah. Bakin ini adalah isim fa'il. Bakin ini adalah isim fa'il. Isim fa'il bukan marfu' ke isim fa'il? Isim fa'il yang mana ada huruf sakit di tengahnya. Macam qala. Qala itu kalau isim fa'il dia. Qail. Itu kalau qala. Tapi ini asalnya dia bayaqa. Bayaqa maknanya kekal. Atau baqa. Baqa bagi atas. Baqa. Kekal. Orang yang kekal adalah baqi.
Itu kena tengok bab yang ada huruf sakit di tengah. Asalnya lah bayaqah. Jadi kena buka bab tu, dia punya isim fa'il dia bakin bagi bawah. Tuan-tuan, kena buka jadual tu. Yang ada jadual yang kita, buku jadual yang warna biru tu. Tengok dia punya perkataan bayaqah, apa dia punya isim fa'il. Jadi isim fa'il dia adalah baqa. Isim fa'il ni mana? Orang yang membuat ataupun benda yang membuat. Dia pembuat. Isim fa'il. Jadi isim fa'il dia bakin daripada bayaqah. Sebab tu dia bagi bawah sini. Bakin. Cuba tuan-tuan buka, cari tengok. Dapat tak? Bakin ni apa benda? Saya beritahu dia lah isim fa'il kepada Sakit ni. yang ada huruf sakit di tengah. Huruf sakit di tengah. Wazan berapa tu Ustaz? Ya. Apa dia? Wazan berapa tu? Oh, okey lah. Nanti saya tolong carikan. Okey. Surah 16. Barangkali banyak yang dah lupa kot. 96. 96. Okey. Ini ayatnya. Ayat surah An-Nahl ayat 96. Ini bunyi dia. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Tuhan beritahu apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah bakin, akan kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar, pahala yang sangat baik dan apa bagi mereka kerjakan. Apa saja yang mereka kerjakan yang baik, Tuhan akan berikan balasan yang sangat baik yang sabar. Jadi bakin di sini, bakin di situ adalah isim majrur. Isim majrur. Kemudian saya bersilap. Bukannya ya di tengah, ya di tepi. Ya di tepi. Asalnya bakiyah. Sorry, minta maaf. Saya silap. Tadi saya kata di tengah. Tapi di tepi. Ya tu di tepi. Bakiyah. Bakiyah. Dan tengok sini. Bakiyah fa'il mudhari' dia yabqa. Betul? Yabqa. Kemudian fa'il amar dia ibqan. Ibqan. Ibqa. Ibqa maknanya adalah kekalkan. Ini bakiyah telah kekal. Yabqa maknanya akan kekal ataupun sedang kekal. Ibqa maknanya kekalkan. Baqaan. Baqaan ni barulah dia punya masdar. Masdar dia baqaan. Arti dia baqiyah. Kemudian isim fa'il dia bakin. Isim fa'il dia bakin. Isim maf'ul dia mabqiyah. Mabqiyun. Jadi isim fa'il dia bakin. Jadi kena tengok fa'il madi yang ada huruf sakitnya di hujung. Kita tu buka yang ada di hujungnya tu huruf sakit. Huruf sakit di sini adalah ya. Jadi baqiyah
Jadi oleh kerana ya tu huruf sakit, maka dia tak sebutlah. Dia sebut baki sajalah. Jadi baki tu baki lah. Jadi kalau dia punya mudarat dia ya baqa, ni pun tak berbaris. Sebab yang baris atas ni, yang ini tak berbaris kerana dia beri dhammah. Beri dhammah tak berbaris. Apabila ya ni. Dan ibqa ni adalah fa'il amal. Apa bukti fa'il amal? Sebab ya ni dibuang. Apabila ya ni dibuang bermakna ya ni mati. Apabila ya mati itu maknanya fa'il amal. Fa'il amal tu dibuang dia punya ya. Jadi tak ada huruf ba. Walaupun asalnya ada ya tapi ya mati dibuang. Jadi abqa. Kemudian ini dia punya masdar. Masdar dia baqa. Jadi lepas masdar adalah isim maf'ul. Isim maf'ul maknanya isim pembuat. Bakin. Bakin ini maknanya orang yang kekal. Mabqiyat, benda yang dikekalkan. Jadi ini adalah isim maf'ul. Isim fa'il. Isim fa'il. Okey, kerja rumah tuan-tuan cari macam mana dapat bakin ni daripada kata bakiyah. Macam mana boleh daripada bakiyah dapat bakin sebagai isim fa'il? Itu kerja rumah lah. Saya dah tunjukkan ni. Tuan-tuan cuba cari macam mana boleh dapat. Cubalah buka nota-nota yang dulu yang lama-lama tu. Okey. Macam mana boleh dapat bakin tu adalah Dari bakia. daripada bakiyah. Dari bakiyah dapat bakin macam mana? Okey. Okey. Satu kerja rumah yang mudah lah. Okey. Allah. Bakia kejati. Kerja. Okey. Ya, banyak lagi benda tak sebut di sini tapi tak apalah dah time pun. Cuba lagi satu cari bakia, baki, lagi satu yang padu. Kenapa sini marfa'? Oh, Kenapa dia marfa'? Mudhari'. modal. Dia mudhari'. Dia marfa' tu kan dia fa'il mudhari'. Tapi kenapa dia mudhari'? Kenapa ma indakum yang padu tiba-tiba yang sini ma indallah baqin. Yang sini Tuhan gunakan fa'il mudhari', yang sini Tuhan gunakan isim. Cubalah fikir-fikirkan pokok. Ada idea kot. Apa benda yang kita dah belajar, barangkali kalau ingat, insya-Allah benda tu. Bakia. Okey, ada soalan? Ada perlu berbangkit? Belum habis lagi. Ada banyak lagi. 9, 11, 13. Ada berapa lagi lah. Jadi kita berhenti di sini dulu. Okey. Dengan insya-Allah jumpa lagi minggu hari ini berapa bulan 4. Minggu depan ni kelas ni kita tunda dulu. Oh, 11 bulan tak ada Ustaz eh? Ya, 11 bulan tak ada lah. 11 bulan tak ada, saya dah beritahu sebab saya Ya, betul-betul ada sipasan. Okey. mestinya pada bulan 6. Sebab kita bulan depan pula puasa. Okey. Kelas lah. Dan lepas puasa tu pula bulan 5 tak ada minggu kelima. Hanya bulan 6 ada minggu kelima. Jadi pada tarikh yang saya tulis tu lah. Jadi depan kita tangguhkan ke minggu bulan 6 nanti insya-Allah. Sebab ada urusan di luar kuasa. Okey. Jadi minggu depan tak ada.
Jadi, nanti saya dah beritahu dah kan. Saya dah beri maklum. Ada WhatsApp. Memang aku lupa nanti kalau saya ingatkan sekali lagi lah. Okey, kalau ada pertanyaan kita boleh, kalau ada perbincangan kita boleh bincang lagi sebelum kita tutup. Tak ada. Tak ada, Ustaz. Okey lah. InsyaAllah kita tutup di sini. Kita minggu minggu berikutnya 18 bulan kan. Minggu berikutnya 18 bulan. 11 tak ada, 18 ada. Okey. Ada 4, 18, 25. 11 tak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagimu ya Allah. Kami sentiasa memujimu ya Allah. Kami meminta pertolongan dan kami meminta keampunanmu ya Allah. Dan kami berlindung denganmu ya Allah dari kejahatan diri kami dan juga daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang engkau beri petunjuk ya Allah, tiada siapa yang dapat menyesatkan kami. Dan barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang boleh memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah yang telah Engkau berikan pada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami di sini sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-hamba-Mu yang karedai. Justru itu berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Niatkanlah pada kami ini ilmu-ilmu-Mu dan sinarilah hati kami ini dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan mudah menghayati serta mudah mengamalkan ilmu yang Kau kurniakan pada kami. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minkum taqabbal ya karim. Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.